Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari matematik GSSM tingkatan 4 bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul. Kita akan membincangkan standard kandungan 8.1 serakan dan standard pembelajaran 8.1.2 membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 214 sehingga 218. Baiklah, pertama sekali mari kita lihat apakah itu plot batang dan daun. Contohnya seperti ini, Rajah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 30 orang murid dalam ujian matematik. Plot batang dan daun adalah dalam bentuk jadual. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada bahagian batang dan kita ada bahagian daun. Bahagian batang kita akan nyatakan nilai puluhnya dan nilai daun kita akan nyatakan dalam nilai sa. Untuk melabel bahagian batang, kita lihat kembali pada data 30 orang murid ini. Kita dapati batang yang paling kecil di sini adalah bernilai 20. Kemudian yang paling besar bernilai 82. Jadi kita akan melabelkan batang bermula dengan 2 sehingga 8. Kemudian untuk melihat daun, kita akan tengok batang terlebih dahulu, iaitu batangnya 2. Kemudian kita akan cari di dalam set data kita ini yang mana ada nilainya 2 untuk puluh. Jadi di sini kita dapati ada 22, 25, 26, 23 dan 28. Semua ini. Jadi kita akan plotkan di dalam bahagian daun. Kita akan plotkan seperti ini di mana kita akan menggunakan turutan. Yang kecil terlebih dahulu, kemudian diikuti yang lebih besar. Jadi apakah maksudnya di sini? Contoh di sini batang adalah 2, daun adalah 2, 3, 5, 6, 6, 6, 8, 8. Bermaksud data kita adalah 22, kemudian 23, 26, 26, 28 dan 28. Bermaksud kita telah mengasingkan nilai puluh dan juga nilai sa menjadi batang dan daun. Dan begitu seterusnya dengan batang 3, kita senaraikan. 4, kita senaraikan. Kemudian 5, kita senaraikan. 6, kita cari dan kita senaraikan. Pastikan pencarian kita ini adalah tertib dan teratur. 7, kita senaraikan. Dan akhir sekali, 8, kita senaraikan. Jadi ini adalah bentuk plot batang dan daun di mana kita membuatnya dalam bentuk jadual. Baiklah, daripada jadual batang dan daun ataupun plot batang dan daun ini, kita dapati bahawa markah yang kerap muncul ialah dalam julat 22 hingga 28 dan 34 sehingga 39. Apabila kita melukis plot batang dan daun, kita dapati susun aturnya sebegini dan daripada pemerhatian kita sendiri, kita telah dapat membuat satu kesimpulan iaitu markah yang kerap muncul ini melihat berdasarkan kepada senarai yang kita buat. Maknanya batang 2 dan batang 3 paling banyak. Dan paling sedikit di sini adalah pada batang 7 dan pada batang 8. Baiklah, seterusnya kita lihat pula plot titik. Kita ambil satu contoh soalan ini. Rajah menunjukkan skor yang diperoleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis matematik. Untuk membuat plot titik, apa yang perlu kita buat adalah cut. Di dalam plot titik, cut. Di dalam plot titik, titik yang diplot mestilah dalam skala yang seragam. Kemudian, setiap titik mewakili satu cerapat. Kalau di sini kita ada 20 orang murid, 20 nilai skor, bermaksud kita akan ada 20 titik di dalam plot titik kita. Baiklah, bagi melukis plot titik,
Apa yang perlu kita ada adalah kertas grid segi 4 sama ataupun kita boleh guna kertas graf. Langkah pertamanya adalah kita membuat satu garis seakan garis nombor. Kemudian kita akan buat satu skala yang seragam. Dan skala ini kita akan labelkan dengan skor kita. Kemudian kita label lah garis ini sebagai skor. Kemudian langkah seterusnya, apa yang perlu kita buat adalah kita membilang tiap-tiap skor ini. Contohnya skor 0 ada 2. Maka kita akan lukis 2 titik pada skor 0. Seterusnya, kita lihat skor 1 ada 1. Kita buat 1 titik pada 1. Kemudian skor 2 ada 2. Kita lukis 2 titik. Kemudian skor 3 di sini ada 3. Maka kita lukis 3 titik. Seterusnya skor 4 ada 2 titik. Kita buat 2 titik. Kemudian skor 5 ada 2 titik juga. Kita buat 2 titik. Seterusnya adalah skor yang ke-6, skor 6. Di sini ada 2 titik. Kita lukis 2 titik juga. Kemudian skor 7 di sini kita ada 4. Maka kita akan lukis 4 titik. Dan yang terakhir adalah skor 8, kita ada 2. Maka kita akan buat 2 titik pada skor 8. Jadi di sinilah gambaran bagi plot titik. Kita ada satu garis di mana kita akan labelkan garis ini dengan skala yang seragam. Kemudian kita akan bilang skor masing-masing. Kemudian kita tanda titik di mana setiap titik ini mewakili satu cerapan. Dan di sini kita ada 20 titik. Disebabkan kita ada markah skor 20 orang murid. Baiklah, berdasarkan kepada plot titik ini, kita dapati bahawa nilai cerapan tertingginya adalah 8. Skor paling tinggi yang diperoleh adalah 8. Kemudian dalam masa yang sama juga, nilai cerapan terendahnya di sini adalah 0. Mana kita dapat lihat di sini, ada 2 orang murid yang mendapat 0 ataupun 0 skor. Kemudian cerapan paling banyak di sini adalah 7. Kita lihat skor 7 ini ada 4. Jadi dengan melakukan plot titik ini, kita mendapat satu gambaran secara grafik tentang nilai-nilai ini. Baiklah, seterusnya kita nak membanding dan mentafsir serakan 2 set data. Kita akan lihat batang dan daun. Baiklah, soalan ini berkenaan dengan markah ujian kimia kelas 4 Bestari pada bulan April dan pada bulan Mei. Daripada rajah ini, kita akan membina plot batang dan daun. Di mana kita akan ada 2 di sini, iaitu bulan April dan juga bulan Mei. Kemudian kita akan lihat markah ujian yang paling rendah, itu 32. Dan yang paling tinggi di sini adalah 77. Kita lihat kedua-duanya, itu April dan Mei. Yang mana paling tinggi dan yang mana paling rendah. Tujuannya adalah untuk kita membina batangnya di sini. Jadi batang yang paling rendah di sini ada 3 dan batang yang paling tinggi adalah 7. Jadi kita labelkan 3 sehingga 7 sebagai batangnya. Kemudian kita lihat pula daun. Daun yang pertama adalah pada batang 3 bulan April. Di sini kita ada 4. Kemudian untuk bulan Mei, kita lihat ada 2. Seterusnya kita lihat batang 4. Batang 4 pada bulan April, kita ada 11 di situ. Kemudian untuk bulan Mei pula, kita tanda. Dan kita akan masukkan nilai SAR-nya saja di sini sebab batang itu telah merujuk kepada 10. Jadi kita labelkan di sini. Begitulah seterusnya dengan batang 5 untuk bulan April dan 5 untuk bulan Mei. Seterusnya adalah batang 6 untuk bulan April ada 2 dan untuk bulan Mei batang 6 kita ada 6. Dan yang terakhir adalah batang 7. Untuk batang 7 bulan April tidak ada, jadi kita biarkan dia kosong. Bukan letakkan nombor kosong, tapi biarkan tiada apa-apa. Kemudian untuk bulan Mei kita ada 4. Jadi inilah rupanya
plot batang dan daun, markah ujian bulan April dan bulan Mei. Apabila ada dua rajah batang dan daun ini, kita boleh membuat perbandingan di antara bulan Mei dan juga bulan April. Jadi kita lihat berdasarkan plot batang dan daun ini, kita boleh lihat pencapaian manakah lebih baik. Berdasarkan kepada plot batang dan daun ini, terdapati bahawa pencapaian lebih baik adalah pada bulan Mei. Sebab apa bulan Mei yang terbaik? Jadi apakah justifikasinya? Justifikasinya kita dapati lebih ramai mendapat markah tinggi. Kita lihat di sini pada bulan Mei ada markah yang lebih daripada 70 dan lebih pada 60 dengan bilangan yang sangat ramai. Dalam masa yang sama, bilangan orang yang mendapat markah 30 lebih ini adalah sekadar 2 orang saja berbanding dengan bulan April. Baiklah, secara umumnya ataupun secara generalisasinya, plot batang dan daun ini membolehkan kita membandingkan corak kedua-dua plot berkenaan. Seterusnya, kita akan membanding dan menghasilkan pula dua set data menggunakan plot titik. Kita lihat soalan ini. Suatu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari sempena dengan Minggu Sains dan Matematik. Dan 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Raja di bawah menunjukkan dua set plot titik bagi skor yang diperoleh ke murid-murid ini. Okay, yang pertama adalah skor bagi kuis sains dan yang kedua adalah skor dalam kuis matematik. Kemudian daripada rajah ini kita akan membuat beberapa tafsiran. Kita lihat soalan A. Data manakah menunjukkan serakan yang lebih besar? Sebelum ini kita ada belajar maksud serakan, iaitu cerapan maksimum tolak dengan cerapan minimum. Jadi bila kita ada dua data, kita boleh membuat perbandingan yang mana satukah lebih besar. Jadi kita dapati di sini bahawa kuis sains mempunyai serakan data yang lebih besar. Kerana kita lihat di sini, dia bermula dengan 8 minimum dan maksimumnya adalah 15. Berbanding dengan kuis matematik, bermula dengan 9 minimum dan maksimumnya adalah 15. Ini adalah kerana beza cerapan data itu lebih besar. Ya, gitu. Kita melihat merujuk kepada beza cerapan. Seterusnya, kuis manakah mempunyai beza cerapan yang paling tinggi? Baiklah, di sini kita akan melakukan operasi tolak. Untuk kuis sains, kita ambil 15 tolak 8, kita dapat 7. Manakala untuk kuis matematik, 15 tolak 9, kita dapat 6. Jadi di sini kita boleh katakan kuis sains iaitu 7 berbanding kuis matematik sekadar 6. Seterusnya, pencapaian kuis manakah lebih baik? Baiklah, untuk menjawab soalan ini, kita berbalik kepada plot titik kita di sini. Jadi kalau kita lihat, markah dengan skor yang lebih tinggi adalah lebih baik. Jadi kalau kita lihat antara kuis sains dan kuis matematik, skor yang tertinggi adalah masing-masing 15. Kemudian di pertengahannya mungkin 11, 12 dan 13. Kemudian kita lihat di sini. Kita dapati corak bagi kuis matematik, kebanyakan markahnya berada di sebelah kanan. Iaitu berada pada sebelah markah skor yang lebih tinggi berbanding dengan skor sains. Jadi kita boleh katakan bahawa kuis matematik kerana kebanyakan plot tertumpu di bahagian kanan plot titik. Jadi dengan menggunakan plot titik, kita boleh nampak sesuatu taburan dan serakan data itu dengan lebih baik apabila kita hendak membuat perbandingan berbanding jika data itu berada di dalam satu rajah yang berterabur. Jadi di sinilah pentingnya kita menggunakan plot titik. Baiklah, itu saja untuk perbincangan kita pada kali ini. Untuk menguji pemahaman, bolehlah menjawab latihan di dalam buku teks Praktis Kendiri 8.1b, muka surat 218. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.